Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala ma yuhyil 'izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Kita membaca kitab Ihfazillah Yahfazka. Kita sampai pada muka surat yang ke-79. Kita terus masuk kepada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengusung kebatilan. InsyaAllah pada pagi ini kita akan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah kepada orang-orang yang membawa kebatilan. Yang pertama bersama dengan kaum Yahudi. Orang yang mengkaji kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menemui bahawa kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangkal kaum Yahudi. Kadang-kadang Rasulullah menyangkal kaum Nasrani. Kadang-kadang juga kepada munafik. Dan kadang-kadang juga kepada orang-orang musyrikin. Kalau daripada awal suratul Baqarah, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu, dalam awal-awal surah Baqarah kebanyakannya ialah menyangkal kaum Yahudi. Begitu juga dalam surah-surah yang lain, kaum Nasrani. Kemudian diikuti oleh kaum musyrikin. Kemudian pada penghujung Al-Quran ataupun penurunan ayat Al-Quran kepada kaum munafik. Ini bentuk-bentuk penyangkalan. Yang pertama disangkalnya kaum musyrikin ketika berada di Mekah. Begitu juga apabila sudah berpindah ke Madinah, Rasulullah menyangkal kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Dan termasuk juga golongan munafik. Dalam Sunan At-Tirmizi, Abdullah bin Salam, salah seorang pendeta yang alim dan pakar rujuk orang-orang Yahudi. Tok guru dia namanya adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni kira tok guru orang Yahudi lah, pakar rujuk dia. Apa-apa masalah orang Yahudi mereka akan rujuk kepada Abdullah bin Salam. Berkata, tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba ke Madinah, manusia berkerumun di sekitarnya. Dan aku juga termasuk di dalam kerumunan lautan manusia. Mereka sentiasa mengikut Rasulullah, sama ada di pasar dan sebagainya. Maka saya mencari-cari dengan jelas akan wajah Rasulullah. Ketika saya melihat wajahnya, saya mengetahui bahawa beliau sama sekali tidak ada tanda-tanda kebohongan. Wajahnya bagaikan rembulan pada malam ke-14. Tuan-tuan, benar itu apa? Benar ialah orang yang sentiasa bercakap benar. Dan benar juga ialah orang yang sentiasa mencari kebenaran. Itu maksud benar. Benar bukan satu. Bercakap benar, perbuatan benar. Benar juga ialah mencari kebenaran. Sebab banyak orang dia hanya bercakap benar, tetapi dia tidak mencari kebenaran. Dia diam. Bila berlaku sesuatu cerita, bila berlaku sesuatu berita, dia tidak mencari kebenaran. Itu belum lagi dipanggil sebagai siddiq. Yang dikatakan siddiq ialah orang yang benar. Dan dia sentiasa nak mencari kebenaran. Masalah kita hari ini ialah suka ambil tahu, tapi tak mau cari kebenaran. Dengar cerita je, dia kahwin 3 je. Kamu tahu mana? Adalah sumber-sumbernya. Kemudian kita pun diam. Kita menyimbang pula dengan orang lain. Dia tu kahwin 3. Padahal kita sendiri pun tidak tahu sahih ataupun tidak dia kahwin 3. Kita dah bawa cerita. Dah lah dengar cerita. Bila dengar cerita, tak nak cari kebenaran pula. Pergi sebarkan pula pada orang. Yang ni yang jatuh kepada fitnah. Kalau tak nak ambil tahu, selamat. Aku dengar dia kahwin 3. Lantak je lah. Apa salahnya kahwin 3? Biarlah dia. Sebab isteri memang 3 pun. Isteri 3. Apa nak herankan? Bukan iswan.
Bukan isteri 3, biarlah. Dan kita pun diam, tak cakap banyak. Sudah, selesailah masalah. Masalah kita hari ini, bila dengar cerita dia kahwin 3, kita pula pergi cakap pada orang lain tanpa kita mengetahui benar ataupun tidak. Yang ni yang salah. Kalau nak khabar, kalau nak cerita, kalau nak bawa cerita, pastikan benar. Kalau tak benar, dan kita pula tak nak ambil tahu benar ataupun tidak, diam-diam sudah. Aku dengar dia kahwin 3. Biarlah dia, rezeki dia. Dah, tutup buku. Kan selamat. Ini tidak. Ya ke? Kamu tahu mana? Kita pula pergi bawa cerita pada orang. Ini bukan orang yang benar. Benar ni tuan-tuan, senang kita dah sebut. Minas siddiqin, minan nabiyyin, was siddiqin, was syuhada'i, was salihin. Kita doa dalam semayang, doa dalam tahlil, minta jadi termasuk dalam golongan-golongan yang boleh berkawan dengan Nabi, boleh berkawan dengan siddiq, syuhada, soleh di hari kiamat. Tapi perangai kita tidak mencakupi sifat perangai orang yang benar. Abdullah bin Salam ini ialah ketua pendeta Yahudi, pakar rujuk Yahudi. Tetapi itu tidak menghalang dia untuk pergi tengok siapa itu Nabi Muhammad. Sebab dia mencari kebenaran. Dia ada ajaran dia ada ilmu dia hafal kitab Taurat, dia hafal kitab Injil. Tetapi orang duk cerita tentang Muhammad. Ada Nabi daripada Mekah akan datang ke Madinah, Dah berbulan Abdullah bin Salam duk dengar cerita akan datang seorang laki-laki daripada Mekah ke Madinah. Dan dengan sebab dia duk dengar Muhammad tu cakap apa, Muhammad ni mendakwa apa, orang kata dia ni Nabi, dia ni mengaku sebagai Nabi. Bila dengar cerita macam itu, apa yang Abdullah bin Salam buat? Abdullah bin Salam pergi cari dan pergi tunggu mana dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu contoh sifat yang benar. Padahal Nabi Muhammad Islam, Abdullah bin Salam masih Yahudi. Apa faedah Abdullah bin Salam pergi? Dia bukan Islam. Kenapa dia pergi tengok Nabi Muhammad? Sebab dia mencari kebenaran. Cubalah tuan-tuan, perangai itu ada pada kita. Kita hari ini dengar cerita Ustaz Kazim tu belah sana ya. Ya ke? Memanglah abang dia belah sana. Habis sembahyang subuh dia terus balik. Bila orang tanya tak dengar kuliah dia, buat apa belah sana? Dia pun balik rumah sambung tidur lepas subuh. Itu bukan orang yang benar. Orang yang benar tunggu, dengar, kaji, siasat apa yang dia cakap, apa yang dia ajar. Atau lebih rajin lagi, terus pergi tanya dia, ustaz ni benar-benarnya belah mana? Itu baru mewarisi sifat siddiq. Yang banyak sekarang ni dengar cerita start motor belah. Itu bukan sifat siddiq. Kalau Abdullah bin Salam masih Yahudi pun pergi cari Nabi Muhammad, nak tengok apa Nabi Muhammad cakap, kenapa kita orang Islam, kenapa kita sama-sama Muslim, tidak ada sifat baik sangka, tidak ada sifat husnuzan sesama kita orang Islam. Yang ni yang kita kena faham tuan-tuan. Kalau kita belum sampai tahap macam itu, macam mana kita nak jadi siddiqin, orang yang benar? Yang kita duk minta dalam semayang, selepas semayang, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bila nak dapat sifat itu tidak ada. Sifat mencari kebenaran tidak ada. Sifat hanya dengar telinga, sumbat dalam telinga, dah. Apa pun tidak mau mencari kebenaran. Kalau tidak mau cari kebenaran, tidak mengapa, dengan syarat tidak percaya. Kita boleh tidak mau mencari kebenaran dengan syarat jangan menyebar-nyebarkan cerita. Kita boleh tidak mau mencari kebenaran dengan syarat tidak bawa cerita. Masalah kita hari ini, sudahlah tidak mau mencari kebenaran, bawa cerita yang tak betul pula, duk sebarkan cerita fitnah pula. Akhirnya semayang kita tidak ada pahala, ibadat kita tidak ada pahala, sebab kita buruk sangka, hasad, dengki, menuduh dan sebagainya. Cuba tuan-tuan tengok Abdullah bin Salam. Dia bukan Islam, malah dia ketua Yahudi. Tetapi bila dengar Nabi Muhammad nak datang ke Madinah, Abdullah bin Salam tiap-tiap hari nak tengok macam mana Rasulullah punya sifat.
Apa yang dia nak tengok dulu? Yang mula-mula Abdullah bin Salam kata, aku tengok muka dia dulu. Muka Nabi Muhammad ni bila sampai dengan Abdullah bin Abi Quhafah, atau lebih dikenali dengan nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tengok saja wajah Rasulullah, tidak ada ciri-ciri kebohongan pada wajah Rasulullah. Itu dia tuan-tuan, yang kata pembawa risalah dakwah, tengok muka pun tak nampak muka-muka kelentong. Kita sekarang cuba tengok muka kelentong ke apa lah. Tengok dia tu pun tahulah dia ni tak ada bohong punya orang. Tuan-tuan fikir tengoklah. Kita insya-Allah kita tak membohong. Tapi kadang-kadang kita bohong dengan Tuhan. Kita ni memang tak mencuri, tapi kadang-kadang kita mencuri dengan Tuhan. Mencuri dalam semayang. Dalam semayang tu pun curi lagi. Tomak nina tak ada. Dok potong sana, cilok sini, kat sana. Lama-lama apa pun tak ada. Semua dipotong belakang. Semua ibadat dipotong. Yang ni, yang ni sunat ustaz. Tak payah buat lah ustaz ya. Doa iftitah sunat. Ayat lazim ni sunat ustaz ya. Tak payah baca lah ustaz ya. Sunat aja. Berapa banyak dah orang yang potong. Dengan Tuhan pun kita duk berkira. Belum lagi yang mencuri lagi salah lah. Potong tu taklah salah, sunat. Tapi yang mencuri dalam sembahyang, tomak ninah langsung ditadakkan. Tomak ninah langsung tak buat. Nabi kata siapa-siapa yang semayang tetapi tidak ada tomak ninah semayangnya, maka kalau dia matinya itu dalam keadaan Nabi kata bukan umat aku, laisa minni. Bukan umat aku kata Rasulullah. Hanya kerana semayang tidak ada tomak ninah. Besar tu tuan-tuan, tomak ninah ni. Berapa banyak orang yang semayang tomak ninah tak ada. Baik, kemudian seorang penyair berkata, kalau tidak ada tanda-tanda kebesaran yang jelas, maka pemandangannya akan mengkhabarkan suatu khabar kepada kamu. Kalau tidak ada tanda-tanda kebesaran yang jelas, apa yang kita lihat, sesuatu itu akan dapat memberikan jawapannya. Ini kata-kata penyair. Ulang balik. Kalau kita tak nampak tanda-tanda yang jelas, cukuplah kita tengok keadaan dia, kita tahu dah siapa orang itu. Siapa orang itu? Kita tak tahu pun dia tu perangai macam mana, tapi kita tengok pakaian dia pun kita tahu lah. Orang ni jenis apa? Tengok pakaian dia pun tahu dah jenis apa. Tengok kereta dia pun tahu dah jenis apa orang ni. Masuk dalam kereta ni bukan kata kulit pisang, kulit kacang, kulit koci, segala makneka dalam kereta. Yang semalam punya makan nasi dalam kereta pun duk ada lagi bawah kusyen. Kita masuk dalam kereta dia berdengung bau masak, kita tahu lah. Tengok pun tahu lah dia ni pengotok menyuruh. Tapi kalau kita tengok kereta dia berkilat, dia nak masuk dalam kereta tu pun kasut letak di bawah, buat naik kaki dulu, kemudian baru turun tangan pergi ketuk-ketuk kasut, baru masuk. Kita tahu lah dia ni mesti cermat punya orang. Sebab apa? Daripada mata tu kita tengok dia ni jenis orang macam mana. Orang tak perlu bagi tahu pada kita. Kita tengok cara dia pun kita tahu orang ni jenis apa. Begitulah Abdullah bin Salam bila tengok Nabi Muhammad. Dia tengok wajah Rasulullah, wajah ceria. Wajah yang menyeronokkan orang. Soalan yang kita kena tanya. Kita ni selalu kata nak ikut Nabi, nak ikut Nabi, nak ikut Nabi. Sampai bab sembahyang tarawih ni pun bergaduh sebab nak ikut Nabi. Sampai bab nak buka puasa pun bergaduh. Nak makan kurma dulu ke makan nasi dulu. Nak ikut Nabi bergaduh. Kita kata makanlah nasi dulu. Benda udah hidang. Makanlah nasi, lepas tu sembahyang lah maghrib. Tak. Kami nak ikut Nabi, makan kurma dulu baru air. Lepas tu sembahyang, lepas sembahyang baru makan nasi. Ikut Nabi. Kalau ikut Nabi betul tuan-tuan, lepas sembahyang maghrib, mana ada Nabi makan dah? Mana ada rendang tok? Daging kurma mana ada? Mana ada air sarbat, lecikang, tak ada dah. Kurma dengan air masak itulah, air sejuk itulah makanan Rasulullah.
Yang kita hari ni duk kata Rasulullah lepas makan kurma semayang. Lepas semayang tu apa hadis yang cerita Nabi makan apa? Ada? Ada tak dalam hadis sebut selepas semayang maghrib Nabi makan apa? Ada roti canai dengan papadom, ada? Tak ada pun. Ada makan nasi biryani, tak ada pun. Itulah makanan Rasulullah, kurma dan air. Kalau nak ikut Nabi betul-betul, lepas ni tuan-tuan, malam ni kurma dengan air, nasi boleh nak makan. Boleh tak boleh Ustaz? Tak tahan. Maknanya taklah salah makan nasi sebelum maghrib. Kalau benda dah dihidang. Benda dah hidang, dah berbaris-baris dah atas meja makan. Ayam masak kurma, daging rendang tuk, nasi biryani, nasi penakut, semuanya ada. Tiba-tiba pengurusi pesan suruh makan kurma ya. Tuan-tuan, makan kurma dulu ya, jangan makan nasi. Kita ikut sunnah Rasulullah. Nasi udah ada, kurma je makan. Tak apalah, ikut sunnah Nabi. Semayang maghrib. Semayang maghrib tu khusyuk tak khusyuk? Yang sah depan ni khusyuk tak? Mampu tak khusyuk? Ramai pula malam ni cukup ke nasi tu? Nampak tak tuan-tuan? Yang paling tak khusyuk tepi pintu. Sik baik aku tepi pintu. Habis sembahyang aku belah dulu. Bila zikir-zikir doa lebur kata dia. Tok imam pun tak khusyuk. Takkan dia orang tak simpan untuk aku. Aku imam. Bukankah khusyuk itulah sunnah Nabi? Khusyuk tu kan sunnah Nabi. Bukankah Nabi dah kata kalau makanan dah terhidang, makan dulu baru pergi sembahyang? Bukankah itu juga ada sunnah? Jangan faham makan kurma dan air itu saja sunnah. Sunnah yang lebih besar ialah khusyuk dalam sembahyang. Yang tu yang kita tak nampak. Yang kita nampak kurma dulu sunnah. Yang khusyuk kita tak nampak. Takkan khusyuk dah tuan-tuan kalau tuan-tuan dah nampak nasi, nampak lauk, air sirap tu pula dengan ais cube, ais ketui dalam dia meleleh-leleh je. Tuan-tuan nak khusyuk apa? Kena pula tu imam baca ayat panjang. Makji dia balik langsir tu pun takut. Lambat kita habis sembahyangkan, nanti lauk kena curi. Bila nak khusyuk sembahyang? Jadi kena faham betul-betul tuan-tuan maksud sunnah itu. Baik, begitu juga bila kita kata kita ni pendokong Rasulullah, pewaris Rasulullah, cuba kita tengok wajah kita. Adakah wajah yang menampakkan kegembiraan? Nabi Muhammad kalau berdakwah sambil senyum. Nabi Isa kalau berceramah, Nabi Isa akan berceramah sambil senyum. Nabi Yahya, kalau Nabi Yahya berdakwah, Nabi Yahya akan berdakwah dengan penuh senyuman. Cuba kita tengok sekarang pendakwah-pendakwah. Muka senyum ke muka nak makan orang? Tuan-tuan tengoklah. Punya garang. Siapa nak dengar ceramah? Tak ada muka langsung. Keseriusan tu tak ada. Keseriusan untuk berdakwah, keseronokan untuk berdakwah tak ada. Daripada segi mukanya, daripada segi perwatakan, pakaiannya, raut mukanya, misainya, janggutnya, tak menyukakan orang. Itu tak kena. Itu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi tengok muka pun orang berkenan. Belum lagi Nabi Muhammad menuturkan kata-kata. Abdullah bin Salam jatuh cinta dengan Nabi hanya mula-mula melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali kedua Abdullah bin Salam, ketua Yahudi ni jatuh cinta bila dia mendengar Nabi bercakap di atas unta Nabi yang bernama Qashwah. Nabi duduk di atas unta dia dan Nabi membuat ucapan sulung. Ya, ucapan sulung sebagai orang yang datang ke Madinah dan menjadi ketua di Madinah. Biasalah tuan-tuan, setiap orang bila dapat jawatan mesti akan buat ucapan sulung. Yang berhormat menang jawatan YB pun buat ucapan sulung. Saya tidak menyangka dengan kemenangan saya ini. Itu ucapan sulung YB dia tu. Terima kasih kepada pengundi-pengundi, pekerja-pekerja yang sentiasa membantu saya. Saya akan memastikan DUN ini akan sentiasa. Itu awal-awal ucapan. Masuk 3 bulan, henti lah tuan-tuan. Nak jumpa pun susah lah. Ada lah tu. Itu baru setakat jadi YB. Kalau jadi hak lain-lain, kawan, taulan,
Marilah bergerak bersama-sama. Rakyat didahulukan. Macam-macam lah. Saya mencari Al-Ghazali, saya mencari Syafi'i dan sebagainya. Itu dulu-dulu gemilang, terbilang. Yang dulu-dulu pula bersih, cekap, amanah. Biasalah tu. Bekerjalah dengan saya. Saya akan pastikan. Semua yang orang-orang bila pemimpin bercakap, dia akan menguntungkan dia. Pemimpin kalau dia buat ucapan sulung, dia akan memberikan kepentingan pada dia. Tolonglah saya, bantulah saya untuk memajukan negara. Oh, nampak? Biasalah tu. Tetapi tuan-tuan cuba baca dan cuba tuan-tuan tengok ucapan sulung Nabi Muhammad yang langsung tidak menyebut perkataan saya. Yang langsung tidak berkata aku, saya, aku, kami akan. Tidak. Ucapan sulung ketika Nabi sampai di Madinah ialah ucapan untuk semua orang. Apa kata Rasulullah? Kata Abdullah bin Salam, tak kala saya melihatnya, maka saya mendengar beliau bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, ifsya'us salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, berilah makanan, wasilul arham, dan sambunglah silaturrahim, wasallu wan nasu niyamun, dan hendaklah kamu sembahyang malam tak kala manusia sudah lelap tidur. Kamu akan masuk syurga, tadkhulul jannah bisalam, dengan keadaan sejahtera. Mana ada ucapan yang menaikkan pribadi Nabi Muhammad? Mana ada kata-kata yang menaikkan, mengagungkan Nabi Muhammad? Mana ada kata-kata yang Nabi Muhammad berjanji itu, berjanji ini? Tidak ada. Kita baru setakat jadi pengurusi surau, janji macam-macam. Saya akan memastikan surau kita, itu baru setakat jadi pengurusi surau. Pengurusi biro pinggan mangkuk, saya akan membuat sistem jadual baru untuk pinggan mangkuk supaya lebih tersusun. Itu cakap sebelum dapat kerja dan sebelum dapat jawatan. Dan awal-awal dapat jawatan, lepas-lepas tu pinggan mangkuk pun terabur, surau pun berterabur, dun pun berterabur, negeri pun berterabur. Cuba tuan-tuan tengok 4 kata-kata Nabi Muhammad ketika mula-mula sampai di Madinah. Yang pertama, wahai manusia, sebarkan salam. Ada memberi kepentingan apa-apa pada Nabi Muhammad? Ada Nabi Muhammad ambil apa-apa kepentingan bila Nabi kata tolong sebarkan salam? Tak ada. Tuan-tuan, sebarkan salam. Semuanya kata-kata nak bagi orang baik. Jangan putus silaturahim. Aus dengan Khazraj, kerjanya bergaduh. Sebelum Nabi sampai, Aus dengan Khazraj kerjanya bergaduh. Tetapi bila Nabi Muhammad sampai, perkataan yang Nabi Muhammad buat ialah ifsya'us salam, sebarkan salam. Bila sebarkan salam itu membawa maksud sambung silaturahim. Berbaiklah kamu dengan kasih sayang, dengan sejahtera. Berbaiklah kamu dengan perpaduan. Berbaiklah kamu daripada bergaduh. Berbaiklah kamu dalam keadaan penuh salam menyalam, kasih sayang. Ini adalah ucapan sulung Rasulullah. Sebab itu bagi-bagi pendakwah, kalau dia kata dia adalah pendukung Rasulullah, penyambung risalah sebagai seorang mubaligh dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan ditinggal oleh Nabi Muhammad. Soalan yang kita kena tanya ialah, adakah kamu menyambungkan silaturahim, berkasih sayang? Kamu suruh orang yang mengaji dengan kamu berkasih sayang. Nabi Muhammad tidak pernah mengarahkan sahabat-sahabat dia boikot. Melainkan jika datang perintah Allah suruh boikot kepada 3 orang yang tidak terlibat dengan peperangan, yang tu Nabi suruh boikot. Tapi sakit, Rasulullah ziarah. Hatta Yahudi sakit, Nabi ziarah. Orang Nasrani sakit, Nabi ziarah. Malah Nabi berdiri bila mayat Yahudi dibawa lalu depan Nabi. Mayat diusung nak pergi ditanam, lalu depan Nabi. Nabi tengah duduk dengan sahabat, tengok mayat, Nabi berdiri. Bila berdiri, sahabat kata, ya Rasulullah, mayat tu orang Yahudi. Kata Rasulullah, Yahudi pun kan manusia. Hormat mayatnya, lalu hormat, dah mati dah, apa nak kata. Berdiri saja, bukan buat benda lain pun, berdiri dia lalu depan kita. Hormat.
Kalau dengan Yahudi pun Rasulullah hormat, dengan orang Islam lebih. Kita hari ini pula dengan orang-orang bukan Islam kita terlebih hormat. Dengan orang-orang Islam kita benci membenci. Itu bukan perjuangan Rasulullah. Rasulullah kata kasih sayang dengan sesama Islam. Dengan orang kafir tegas-tegas. Bila kita berlembut dengan orang kafir, nanti mereka pijak kita. Bila kita berlembut dengan orang bukan Islam, besok tokong mereka pun dia buat depan surau, tuan-tuan. Sebab kita berlembut. Nabi Allah sebut orang yang ikut Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu pesuruh Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang yang mengikut Nabi ialah yang tegas dengan orang kufur, tetapi berkasih sayang dengan orang Islam, saling memaafkan. Tapi hari ini kita lihat sesama orang Islam cukup tegas. Masing-masing nak pegang enactment, masing-masing nak pegang ini peraturan. Oi, kuat. Tapi dengan orang kafir, tak apalah, kita toleransi. Bila ni tuan-tuan, mana nak ikut Rasulullah? Rasulullah tegas. Betul-betul. Salah-salah. Tak boleh. Itu tegas. Bukan benci, tegas. Peraturan tak boleh. Ini kawasan majoriti orang Islam. Hampa tak boleh buat tokong. Ini peraturan. Nak buat, pergi buat tempat hampa. Kan tegas tu. Bukan benci, tegas. Kami taklah orang buat tokong. Buatlah tokong. Tapi buat di kawasan kamu. Ni kawasan orang Islam ramai. Tak boleh. Itu nama dia tegas. Itu maksud dia. Tapi hari ini sudah berlaku yang lain. Daripada dulu sampai sekarang, manusia tidak kisah. Ada negeri yang lebih banyak tokong daripada masjid dan surau. Sedangkan orang Islam lebih ramai daripada orang Hindu. Beribu-ribu tokong daripada dulu. Masjid, surau, diroboh, ditutup pun ada. Ini yang tak kena, tuan-tuan. Baik, dari sini kita lihat bahawa Nabi Muhammad menyuruh kita menyebarkan salam. Kerana dengan salam itu kita akan datang satu sifat yang dipanggil sebagai sifat persaudaraan. Sifat berkasih sayang. Ustaz, macam mana sebut salam satu Malaysia? Entah. Saya pun tak tahu. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Orang tanya kat saya, apa maksud salam satu Malaysia? Entah. Kena pergi tanya dekat yang kata lah, saya pun tak tahu. Yang ada Assalamualaikum. Dah. Salam satu Malaysia, dua Malaysia tak ada. Tak payah sebut lah tuan-tuan, buang masa. Sebut Assalamualaikum. Perkataan syurga. Dah. Apa nak sebut salam itu, salam ini? Dah. Baik, yang kedua, wa at'imut ta'am. Nabi pesan, berilah makanan. Ada Nabi kata, sokonglah saya, bantulah saya. Tak ada. Nabi kata, berilah makanan sesama kamu. Kenapa memberi makanan? Memberi makanan itu merupakan satu sifat yang sangat mulia. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, awal-awal dalam Quran, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan apa yang kami nafkahkan pada kamu, yang kami rezekikan pada kamu, kamu belanjakan balik pada jalan Allah. Salah satu belanja balik pada jalan Allah, buatlah makan. Tapi subuh hari ni janganlah buat makan. Jangan tuan-tuan duk jamu nasi lemak pula, berdosa lah tuan-tuan. More buat lah. Masalahnya ustaz, dah penuh. Cari tempat yang susah. Cari tempat yang belum penuh. Janganlah kedekut. Tuhan bagi rezeki kita banyak. Kalau dah penuh di surau, hantarlah makan ke rumah orang. Ini tidak. Bila surau dah penuh more, cadang nak ambil 2 malam. Dah penuh ustaz. Tak jadilah ambil ustaz. Itu apa buat duit yang niat nak bagi makan? Belanja kat Giant lah ustaz. Giant ni belanja banyak mana pun tak cukup. Benda gergasi bukannya cukup. Tak. Ya tuan-tuan, tolong bagi makan. Kalau tak boleh buat more, hantarkan buah kurma. Kalau tak boleh hantar buah kurma, hantar gula. Gula kan payah cari. Pergilah hantar gula. Saya Alhamdulillah tuan-tuan, tak benarlah saya cari gula. Syukur pada Allah Ta'ala. Orang sibuk-sibuk cari, saya tak cari. Dah 6 tahun tak makan gula. Nak cari buat apa? Kencing manis. Jadi tuan-tuan, untuk menyelesaikan masalah gula, minta-mintalah pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan kena kencing manis. InsyaAllah tuan-tuan takkan lagi mencari gula. Jadi krisis gula pun dapat diselesaikan.
Baik. Yang ketiganya ialah sambunglah tali silaturahmi. Di antara punca-punca ibadah puasa ditolak sebab putus silaturahmi. Letih tuan-tuan, semayang 20 rakaat. Oh, letihlah kena ayat panjang, menggeletar kepala lutut. Tengok-tengok semayang tak diterima. Sebab apa tak diterima? Sebab putus silaturahim. Adik abang bergaduh, adik kakak bergaduh, mak dengan anak bergaduh, jiran tetangga bergaduh, satu saf bergaduh. Hujung sana tak nak bersalam dengan hujung situ. Tapi semayang dalam satu saf, di bawah satu bumbung, tapi tak nak bersalam. Dua-dua Tuhan tolak ibadat. Masalah dia ustaz bukan saya tak nak baik dengan dia ustaz. Dia karak sangat ustaz. Berdengung ustaz. Lantaklah dia berdengung ke, dia berkarak, dia punya fahaman, sambung silaturahim. Jangan sampai fahaman politik kita menjadikan kita tidak boleh bersalam, sampai tak boleh ziarah menziarah. Kita hari ini bila dah tak sama politik, cukup marah, salah jawab, more dia pun tak nak pergi. Siapa punya more balari? Cilaku betul. Budak ni pula lah tak datang masjid malam sebab more orang tak kena parti dengan dia. Kadang-kadang dia kata lantaklah, tak kira lah parti, janji free. Dia pun datang. Datang-datang tengok kemah warna tak betul dengan dia. Kemah tu pun dia patah balik. Celaka betul warna ni pula. Start motor belah. Subhanallah. Ini bukan sifat orang Islam tuan-tuan. Lantaklah bendera apa pun dia, janji halal balon. Makan dah. Manusia hari ini dia kira macam-macam. Sampai pada satu tahap sudah tidak boleh lagi menyambung silaturahmi. Ibadatnya ditolak. 3 hari tak tegur, habis ya. 3 hari maksima bagi. Nabi kata siapa-siapa di kalangan kamu bergaduh, 3 hari maksima untuk kamu baik balik. Masuk hari keempat kamu tak baik balik, mati salah seorangnya atau mati kedua-duanya, takkan cium bau syurga. Letih tuan-tuan, tak cium bau syurga. Letih. Politik kita ni begitulah tuan-tuan. Bila tak kempen, bila bukan pilihan raya, kita boykot sana, boykot sini. Tapi bila pilihan raya, kita nak undi dia orang pula. Kenapa kita tidak buat baik dulu? Waktu kempen je kita nak buat baik, tak kena. Kalaulah kita kata kita tak mau berkawan sebab berlainan parti, kenapa kita nak undi dia? Tak salah minta, kamu tak payah undi aku, kamu bukan belah aku. Tapi bila waktu kempen, semuanya nak undi. Bila manusia nak berubah? Kalau waktu kempen baru nak jadi baik. Manusia akan berubah menjadi baik kalau kita dah baik dengan dia setiap masa, setiap hari, setiap detik. Kita baik dengan dia. Sampai hari mengundi, insya-Allah dia masih baik dengan kita. Sebab kita baik dengan dia. Tetapi kalau hari-hari biasa, kita tibai, kita kutuk, kita maki, kita hamun, kita tak pergi tengok dia sakit, kita tak ziarah dia, tiba-tiba waktu hari mengundi, waktu kempen, kita duk pergi baik dengan dia, dia akan kata, baik ada makna tu. Bila manusia nak berubah? Yang keempat, Nabi pesan, semayanglah malam waktu orang lain sedang tidur. Inilah dia ucapan sulung Nabi Muhammad. Siapa yang buat 4 benda itu, maka kata Nabi, dia akan masuk syurga dengan sejahtera. 4 benda tuan-tuan. Buat benda ni syurga tuan-tuan. Bagi salam, bagi makan, sambung silaturahim, semayang malam. Bunyi senang. Bunyi senang tak? Senang. Nak buat tu sikit punya siksa kan. Tuan-tuan nak bagi salam pun siksa. Berselisih nak pergi sembahyang subuh, buat dek je. Yang seorang jogging, yang seorang nak pergi sembahyang. Cuba bagi salam, Assalamualaikum. Ke surau, tak apa, saya dah sembahyang di rumah. Kan bagus. Ini tidak, tengok, kawan dia pun tengok. Yang seorang yang nak pergi sembahyang kata apa? Apa subuh-subuh tak sembahyang? Tengok aku ni nak pergi sembahyang ni. Yang jogging tu pula kata apa? Harap sembahyang tapi ngumpat ke orang, nampak? Dua-dua tak baik tuan-tuan. Bila nak jadi ahli syurga?
Bila nak jadi ahli syurga? Yang ni pun susah nak buat. Kalau salam pun susah nak buat, nak bagi makan lagi susah. Salam mana ada modal. Salam mana ada letih. Salam mana ada keluar belanja. Assalamualaikum. Bagi salam kat aku RM20. Mana ada. Kalau yang free pun susah, tambah yang kedua, bagi makan. Berapa ramai orang boleh bagi makan? Cuba tengok dalam surau, yang bagi makan 30 orang. Padahal penduduk surau 500 orang. Kalau ikutkan 500 orang penduduk surau, sampai kiamat, booking tu penuh lah. Untuk 10 Ramadan akan datang, penuh lah. Tapi kenapa belum penuh? Malah ada masjid yang belum penuh lagi jamuan buka puasa pun. Saya pergi baru ni surau, 6 malam duk tarawih tu, 6 kosong. Malam semalam baru ada. Saya tengok jadual ada. Kosong. Malam semalam baru ada. 6 malam dah berlalu qiyamul-lail. 6 malam dah berlaku. Tidak ada orang jamu buka puasa. Pasal apa? Pasal susah. Kalau jamu orang bagi makan pun tak boleh buat, nak sambung silaturahim lagi susah lah. Sifat ego dah ada. Tak ada paksa aku nak baik dengan dia, bukan aku minta duit dengan dia. Aku tak kawan dengan dia, apa aku boleh hidup lah? Dia main sifat ego pula. Kalau dengan manusia pun ego, dengan Allah lagilah dia ego. Nak sembahyang malam lagi susah. Nak tinggalkan selimut lagi susah. Nak tinggalkan tilam, nak tinggal bantai, minta maaf lah. Bila nak masuk syurga? Jadi tuan-tuan, 4 ini Nabi kata jalan-jalan ke syurga. Kalau kita yakin dengan apa yang Nabi kata, buatlah. Start hari ni, siapa pun kita bagi salam, melainkan Hindu Cina yang bukan Islam. Hindu Islam, India Islam, Cina Islam, tak apa lah. Ini tidak, tak kira siapa. Sing pun bagi salam. Sing, Assalamualaikum. Dengan sing pun bagi salam ni, sesama Islam lah. Yang kedua, bagi makan. Tak kira siapa tuan-tuan, ada rezeki bagi makan. Yang ketiga, sambung silaturahim. Dia parti mana pun, dia pangkah mana pun, lantaklah dia. Bendera besar mana pun depan rumah dia, dia saudara kita. Dan yang keempat, tolonglah diri sendiri dengan sembahyang malam. 2 rakaat pun jadilah. Bangun sahur pukul 4.30, 2 rakaat pun jadilah tahajud. Kalau tak boleh buat banyak, 2 rakaat pun jadilah. Ini bangun nak sembahyang sahur, nak bangkit sahur, makan tu menung atas katil dekat 10 minit. Cepatlah baru masa berjalan. Kejap, mengantuk ni. Cuba pergi mandi, cuba pergi ambil wuduk, sembahyang 2 rakaat, insya-Allah hilang mengantuk. Segar je bangun pergi sembahyang subuh. Maka Abdullah berkata, dalam ramai-ramai Nabi pun balik. Disediakan satu tempat untuk Rasulullah. Maka Abdullah bin Salam yang masih Yahudi tak puas hati. Kata Abdullah bin Salam, aku ni ketua ulama Yahudi, pendeta Yahudi. Aku datang ni wahai Muhammad, nak test kamu. Betul atau tidak kamu ni Nabi? Aku nak tanya kepada kamu 3 perkara. Kata Abdullah bin Salam, 3 perkara ini hanya Nabi saja boleh bagi jawapan. Orang lain tidak boleh bagi jawapan. Kerana saya ni orang yang hafal kitab Taurat. Saya ni kaji kitab Taurat. 3 jawapan ni hanya orang yang betul-betul Nabi je boleh bagi jawapan. Saya nak tanya kepada kamu 3 perkara itu. Kalau kamu jawab betul wahai Muhammad, saya akan Islam dan saya akan beriman. Tu dia tuan-tuan, Abdullah bin Salam. Inilah yang dikatakan benar. Benar bukan setakat tengok, benar juga pergi tanya. Benar pergi tanya, baru betul. Ini kita sekarang ni sekadar dengar. Dengar ceritanya dia beli kereta baru ya, kena nombor ekor. Iya ke? Astaghfirullahalazim. Rupa je baik pakai kopiah, tapi main nombor, astaghfirullahalazim. Tuan-tuan balik rumah, tuan-tuan tidur. Tuan-tuan tak tanya pun dia. Tuan-tuan ni jahat. Sebab syok pada orang. Kalau tuan-tuan baik macam mana? Dengar cerita dia beli kereta baru, kena nombor ekor. Jangan tuduh dosa. Itu rezeki dia. Dah balik. Kamu ngumpat orang je. Itu baru baik.
Manusia yang baik lagi apa? Dengan ceritanya, dia menang nombor ekor. Itu yang dia beli kereta tu. Biar benarkan Muhammad, jangan fitnah orang. Aku tanya dia kan? Janganlah tanya. Ini aku pun dengar cerita pada orang. Tak, aku nak tanya juga. Tuan-tuan pergilah tanya dia. Den, dengar cerita kau menang nombor ekor. Sebab tu kau beli kereta. Betul ke? Astaghfirullahalazim, Abang Mat. Mana ada Abang Mat? Ini kereta isteri saya. Dia baru beli. Saya manalah mampu. Dia baru beli, bulan-bulan dia bayar. Oh gitu. Sebab dia kata you menang nombor ekor. Tak ada. Tak betul tu. Sajalah nak dapat kepastian. Nanti boleh aku terangkan pada dia orang balik. Itulah sifat benar. Ini kita sekarang ni tak ada. Nombor ekor. Iyalah. Dia mana ada pencen, macam mana boleh beli kereta? Kau fikir tengok. Tak adanya slip gaji. Macam mana nak dapat loan? Ini nombor ekor ni. Sambil duk buka pusat. Sedap juga kurma ni ya. Kata dia. Kena ngumpat lagi. Yelah kereta tu pun mahal. Sambil duk makan kurma, buka puasa. Ikut sunnah Nabi pula. Lepas dia nak sembahyang, nasi tak nak makan. Sunnah Nabi ke fitnah orang? Sunnah Nabi ke tuduh orang? Tak ada tuan-tuan. Tengok Abdullah bin Salam. Dia pergi tanya Nabi direct. Kalau kamu Nabi, kamu mesti dapat jawab 3 soalan ini. Sebab Nabi-Nabi saja yang tahu. Maka Nabi pun bertanya, apakah 3 perkara itu? Wahai Abdullah bin Salam, soalannya ialah, apakah makanan pertama ahli syurga? Macam soalan, macam cerita apa? Nuju 4 belalang saja. Ada 4 masalah. Sudah tak ingat cerita apa? Punya teruk raja-raja dulu. Ya, pertaruhan dia negeri. Main teka silang kata ya. Betul, salah, negeri pertaruhan. Sain lagi. Itu zaman-zaman dulu-dulu tuan-tuan. Raja-raja zaman dulu. Tak apa nak cerdik. Ya, pohon beringin dengan pohon rendang. Pohon beringin dengan pohon rendang. Soalan pertama, apakah makanan pertama para penghuni syurga kalau mereka masuk syurga? Itu soalan pertama. Soalan kedua, bagaimana seorang anak boleh menyerupai ayahnya? Dan bagaimana pula dia boleh menyerupai ibunya? Soalan ketiga, apakah tanda-tanda kiamat yang pertama sekali muncul sebelum kiamat? Bila Nabi mendengar soalan demikian, Nabi menjawab. Dan Nabi tidak perlukan bantuan belalang. Kita hari ini perlukan bantuan macam-macam. Talian hayat. Lah, clue. Sokongan penonton. Undian penonton. Tu pun kena tanya pula. Anda yakin? Macam-macam soalan tu. Talian hayat lah. Talian apa lah. Nabi Muhammad tak ada talian hayat. Direct jawab. Nabi Muhammad berkata, makanan pertama ahli syurga bila masuk ke dalam syurga ialah mereka akan makan hati ikan paus. Itu adalah makanan pertama yang akan dijamu oleh Allah Ta'ala kepada ahli-ahli syurga. Abdullah bin Salam kata, Tuan benar, 1-0. Nah, kemudian adapun kata Rasulullah yang menjadikan anak menyerupai ayahnya adalah ketika suami isteri bersetubuh. Air mani suaminya melebihi air mani istrinya, maka anaknya akan menyerupai ayahnya. Dan jika air mani istrinya melebihi air mani suaminya, maka anak itu akan menyerupai ibunya. Kata Abdullah bin Salam, Tuan benar, 2-0. Sedangkan tanda kiamat yang pertama sekali akan munculnya api yang mengumpulkan manusia daripada timur dan barat. Ia akan terbit daripada Yaman. Api ini akan menghambat manusia. Waktu siang dia kejar manusia. Bila malam api ini berehat, manusia pun berehat. Besok bila siang muncul, api ini kejar lagi manusia. Manusia pun lari. Ini api yang akan terbit daripada negeri Yaman. An-narun tadrudul minal Yaman yahsyuruhum ila mahsyarihim. Akan terbit daripada Yaman dan mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Itu adalah tanda-tanda kiamat, mengumpulkan manusia dengan api yang terbit. Bila jawapan begitu, terus Abdullah bin Salam berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Islam terus Abdullah bin Salam tanpa banyak soalan, sebab dalam jiwanya sudah ada sifat benar dan mencari kebenaran. Dia takkan kata lagi, kamu ada soalan bocor Dia tak tanya lagi, kamu mesti ada orang kabur kamu Aku tak puas hati. Kalau kamu orang yang tulus mata, tolonglah tengok apa yang ada dalam tangan beta. Dia tak tanya macam itu, sebab dia tahu jawapan dia. Dan dia kenal Nabi Muhammad. Tak ada siapa nak pergi buat laporan ataupun report soalan pada Nabi Muhammad. Itulah orang yang benar. Orang yang benar, bila dah nampak jawapan benar, dia terus percaya. Dia takkan kata lagi, ini mesti berdalih punya ni. Mana boleh mengaku dah berak tepi jalan, tengah jalan. Mana lah orang mengaku. Dah dia kata, dak lah, selesai masalah. Aku dengar cerita kamu kahwin 3. Tak ada. Mana ada seorang tu lah. Mesti bohong nampak. Itu sifat manusia. Tak nak percaya juga. Dah dia kata tidak. Sudahlah. Apa masalah yang kita. Kalau dia kahwin 3 pun apa untung kita? Apa untung kita kalau dia kahwin 3? Dan apa rugi kita kalau dia kahwin 3? Yang kita nak sibuk sangat. Untung apa kita kalau dia kahwin 3? Kenuri dia pun dia tak jemput kita. Untung apa, rugi apa kita kalau dia kahwin 3? Apa masalah? Tak ada masalah apa. Silakan. Tapi tabiat manusia ni tuan-tuan, nak ngumpat, nak mengata, tak habis-habis. Sedangkan mengumpat, mengeji, memfitnah itu mengikis duk pahala. Tuan-tuan, pahala kita ni terkikis dengan sebab ngumpat. Semalam saya sebutlah di Kemensah. Orang yang tak sembahyang tarawih di rumah, tetapi tak mengumpat. Tapi tak sembahyang tarawih, tak mengumpat. Duduk dengan anak-anak baca Quran. Duduk dengan isteri baca Quran. Dia tengok kerja sekolah anak dia. Orang macam tu lebih baik daripada orang yang bertarawih tapi mengumpat pada orang. Lebih baik dia duduk di rumah, duduk dengan anak-anak dia, tak ada ngata siapa, tak ada fitnah siapa. Dia duduk di rumah dia tapi tarawih tak buat. Lebih baik daripada kita yang bertarawih, yang mengata pada orang. Dengan Tok Bilal kita mengata, dengan Tok Siap kita mengata, dengan panas kita mengata, dengan hujan kita mengata. Panas pun kita kata. Panas gila surau ni. Bila nak bubuh ekor? Duit banyak, bubuh lah ekor. Tuan-tuan ngumpat, kata berdosa. Tuan-tuan keluar daripada masjid, hujan pula turun. Selaka nanti hujan pula. Habis pahala tuan-tuan sebab tuan-tuan maki kepada hujan. Maki kepada hujan bermakna maki pada Allah, sebab Allah yang menurunkan hujan. Baik tu sah sembahyang, duduk di rumah, tak ada maki siapa. Lebih baik daripada kita pula. Sebab tu berhati-hati tuan-tuan. Kita yang buat ibadah sunat belum tentu dapat pahala. Belum tentu orang yang tak datang buat ibadah sunat tak ada pahala. Kadang-kadang orang yang tak datang buat ibadah sunat lebih besar pahala daripada kita yang datang berbuat ibadah sunat. Rosaknya ibadah kita kerana mulut itu. Baik, kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, orang Yahudi ni suka menipu dan suka berbuat kemungkaran. Kalau sekiranya mereka tahu saya masuk Islam, mereka akan mencela saya. Maka janganlah Tuhan bagi tahu kepada mereka bahawa aku dah Islam. Masukkanlah aku di bilik belakang dan tanyailah mereka tentangku. Abdullah bin Salam kata, ya Rasulullah, umat Yahudi ni, umat aku ni, kaum yang suka menipu. Kaum yang suka menipu. Ni tuan-tuan sekarang ni, H1N1. Tuan-tuan tak pernah kaji ke kemungkinan H1N1 ini adalah satu gerakan daripada gerakan Yahudi? Semua babi. Tidak ada vaksin yang menyembuhkan sekarang. Yang ada sekarang ni antiviral itu. Sekali suntik 140, kalau swasta 160, 140. Mahal tuan-tuan. Orang kadang-kadang pergi ke hospital, lama nunggu. Hospital sekarang 100% kehadiran orang mendapat rawatan. Kalau dulu sehari 800, sekarang 1600.
Doktor pun naik pening. Pasal ramainya orang. Nurse pun letih. Sebab ramainya orang. Orang pula asyik datang ramai-ramai. Nak cepat. Lambat marah saja. Lama benar doktor dia pun. Tak baca paper ke apa dalam bilik tu. Maki ke doktor. Padahal doktor rehat pun tidak. Kalau dia pergi suntik dia klinik swasta, lama juga nunggu pun. Tak ada dia maki doktor tu pun. Sabar dia kalau klinik swasta. Kalau kena klinik kerajaan, swasta, hospital kerajaan, marah benar daripada doktor. Padahal yang doktor kerajaan RM1 je. Yang swasta tu RM1.50 pun tak apa, diam je. Lambat pula tu, mahal pula tu. Ini tabiat kita yang tak habis-habis lagi tuan-tuan. Tak berubah-ubah lagi budaya kita ni. Cuba tuan-tuan kaji tengok tentang H1N1 ini. Saya dapat maklumat baru ni. Di antara benda yang mereka sedang kaji ialah membuat vaksin untuk menangani selesema babi. Dan di antara vaksin yang mereka buat ialah daripada babi. Macam ular. Bila dipatuk ular, maka ubatnya ialah bisa ular. Maka mereka pun kaji. Kalau benda dia datang daripada babi, maka ubatnya pun daripada babi jugalah. Bayangkan tuan-tuan nanti bila semua orang Islam ada vaksin babi dalam badan dia. Sebab tu tuan-tuan kena kaji. Minta kepada saintis-saintis Islam. Kaji apa benda ini. H1N1 ni apa. Dan apa yang Yahudi sedang buat sekarang. Mereka mengeluarkan sekarang ini penyelidikan besar-besaran untuk buat babi sebagai salah satu penyembuh kepada selesema babi. Ini satu bentuk yang mungkin kita boleh anggap mereka lah yang mereka cipta virus H1N1 untuk membuat satu benda yang lebih besar, merosakkan umat Islam. Kalaulah umat Islam ni tuan-tuan pegang dengan Nabi, dia tak pegang Nabi waktu buka puasa ya. Ini tidak, waktu buka puasa tu tak boleh makan nasi dengan lauk, makan kurma dengan air. Sunnah Nabi. Pertahan sungguh. Siapa-siapa yang makan nasi dulu sebelum sembahyang maghrib, bid'ah. Tapi Nabi Muhammad dah lama dah sebut. Makanlah habbatus sauda. Ada hang ikut? Ada kamu ikut makan habbatus sauda? Nabi kata habbatus sauda itu ibu kepada segala ubat. Melainkan satu, mati. Berapa ramai yang yakin dengan habbatus sauda? Kenapa kita tak yakin dengan ubat jintan hitam? Dan Nabi sebut habbatus sauda, habbatus sauda. Baru ni ada satu doktor telefon saya. Saya kata kena buat habbatus sauda. Bagi makan orang. Umat Islam kena makan ubat yang Nabi kata penyembuh kepada segala penyakit. Habbatus sauda. Yang kedua madu lebah. Kenapa tak buat? Yang ketiga kurma. Buat. Kena kaji balik apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apa yang Nabi kata dalam hadis. Ini tidak tuan-tuan. Kita hanya nampak sunnah Nabi itu makan kurma. Tak boleh makan nasi bila buka puasa. Lepas sembahyang maghrib baru boleh makan nasi. Bergaduh satu masjid. Masalah nak kurma dulu atau nak nasi dulu. Kecil sungguh pemikiran orang Islam tuan-tuan. Sempit sungguh pemikiran orang Islam. Tapi berapa ramai doktor-doktor yang percaya pada hadis Nabi. Ubat itu datang daripada habbatus sauda. Saya, anak-anak saya tuan-tuan, saya dah bagi makan habbatus sauda ni. Start daripada H1N1 ni duk cerita, kita dah bagi makan. Sebelum ni saya seorang je makan. Orang selalu datang jumpa saya. Minta saya jadi duta produk. Kopi itu, kopi ini. Sebab mereka kata kami tengok ustaz ni sihat. Ceramah sehari berjam. Bertempat-tempat dan berjam-jam. Bukan setempat, bertempat-tempat. Kalau setempat tu pula berjam-jam. Ceramah subuh di AU4. Nanti pukul 9 di Kemensah. Nanti pukul 6 di Masjid Ar-Ridwan, Hulu Kelang. Nanti pukul 9 malam di Masjid As-Sabirin. Tak nampak pun ciri-ciri letih. Ustaz makan apa? Itu yang datang hantar pada saya produk suplemen punya makanan tambahan. Ustaz makan ustaz untuk kesihatan. Tak ambil, dia dah hantar.
Letak juga lah di bawah meja. Bulan depan dia datang. Dah makan ustaz? Belum. Ada lagi situ. Ada yang ambil suruh jadi ahli. Minum kopi ni, minum herba ni. Menyimbang berjam-jam. Kita ni sibuk. Tak masuk ahli, tak balik. Masuklah ahli RM25 baru balik. Bagi kita kopi. Ustaz minum kopi ni, cuba rasa perbezaannya. Minggu depan dia datang siap buat kamera lagi. Nak tanya apa pendapat. Bagus tak bagus? Kalau bagus, buat macam ni. Nanti keluarlah majalah. Ustaz Kazim pun minum. Sebab tu saya tak mau. Minta maaf. Saya jumpa dengan Mufti Perak. Ketika buat rakaman di Radio Perak. Nyembang dengan dia, Datuk Seri. Masa tu dia belum Tan Sri. Saya kata, Datuk Seri, betul ke ubat yang tu untuk kencing manis tu? Tengok Datuk Seri begini pegang. Mana ada anak tak tahu apa. Mereka datang bulan lepas, mereka suruh anak makan. Anak bermakanlah sebungkus. Lepas tu datang pula, bulan tu datang pula. Dia tanya ke anak, bagus ke kopi hak bagus hari tu? Takkan nak kata tak bagus, benda free. Bagus. Datuk Seri, tolong buat macam ni Datuk Seri. Dia pun buat. Buat keluar surat khabar tuan-tuan. Mufti Perak pun minum. Dah tuan-tuan. Inilah penyakit orang jual. Sebab tu saya tak mau. Tuan-tuan datanglah jumpa saya. Nak jual apa, nak bagi apa, saya tengok je. Saya tak makan lah. Tetapi tanya orang rumah saya, apa suplemen saya makan? Kopi apa saya makan? Herba apa saya makan? Tak. Saya cuma ambil habatus sauda, madu lebah. Itu saja. Minum pagi-pagi, sebelum sembahyang subuh, sebelum benda lain masuk dalam badan, madu dulu. Biar madu tu berjalan dalam badan kita, bersihkan badan kita. Nanti sarapan pagi, saya makan oat 1 gelas. Kemudian kita ambil habatus sauda 2 biji. Sehari. Sudah. InsyaAllah sihat. Anak saya demam. Pergi ke doktor 42.2. Panas dia. Bagi sebiji habatus sauda malam. Besok bagi sebiji. Main. Petang tu boleh main lah. Habatus sauda tuan-tuan. Sahabat saya anak ada H1N1. 1 tahun 8 bulan. Kena semua babi. Cucu dia minta maaf. Kita suruh makan habatus sauda. Buka, tuang, bagi dia minum. Alhamdulillah, sihat dah budak. Ini yang kita kena yakin. Kenapa kita tak yakin dengan Islam? Kenapa kita tak yakin dengan Rasulullah? Kita hanya buat kempen basuh tangan, bersin, tutup mulut. Bila batuk, guna tisu. Tapi kenapa kita tidak mengambil perubatan? Orang Yahudi dikata Abdullah bin Salam, mereka ni suka menipu. Macam-macam benda mereka boleh tipu. Nak jadi presiden mereka pun mereka boleh tipu. Dulu kan ada satu presiden. Ketika perang Bosnia-Herzegovina. Ditunjukkan gambar budak berjalan di tengah-tengah perang. Wartawan ambil gambar budak ni berjalan dalam runtuhan bangunan. Asap berkepul-kepul. Kereta terbakar. Orang mati. Budak ni dalam keadaan berserabut, berdebu, lalu di hadapan. Calon presiden ini arahkan cari budak ni sampai dapat. Akhirnya dapat. Budak ni pun didukung oleh calon presiden. Seluruh rakyat dia tengok, oh bagusnya presiden kita. Pangkah. Padahal budak tu berjalan di hadapan gambar. Tu. Double impose ke superimpose? Gambar tu gambar perang di Bosnia. Budak tu dipakaikan baju orang susah. Jalan action saja. Yang kita ni percaya, oh, kesiannya budak ni. Itulah Yahudi tuan-tuan. Dia berlakon boleh. Sebab tu berhati-hati. Yang kedua kata Abdullah bin Salam. Orang Yahudi ni ialah orang yang suka buat jahat. Buat mungkar. Kalau Tuhan bagi tahu kepada mereka, saya masuk Islam, nanti mereka akan mencela saya, marah saya, silap-silap saya dibunuh. Nabi kata, Abdullah, kamu masuk di dalam. Aku akan berhadap dengan orang Yahudi. Nabi Muhammad pun panggil semua orang Yahudi Madinah. Wahai orang-orang Yahudi, sahabat-sahabat Yahudi,
Kamu kenal ke Abdullah bin Salam? Orang Yahudi pun kata, apa tak kenalnya? Dia lah tok guru kami Muhammad. Apa-apa benda kami rujuk dia lah, kata dia. Macam mana pendapat kamu tentang Abdullah bin Salam? Oh, dia baguslah. Dalam umat kami ni dia terbaik. Dia paling cerdik. Dia anak orang terpintar. Dan dia pun orang terpintar. Dan dia adalah ulama. Anak daripada ulama kami juga. Bapa dia ulama. Dia pun ulama. Bapa dia cerdik. Dia pun cerdik. Kami ni apa-apa hal. Kami rujuk dia lah, kata orang Yahudi. Baik, bagus. Aku nak bagi tahu kepada kamu, Abdullah bin Salam sekarang ni sudah masuk Islam. Tenganga puak-puak Yahudi ni. Apa? Sudah Islam? Terus mereka berkata. Mereka kata apa? Cis, memang Abdullah bin Salam tu jahat. Pak dia pun dulu jahat. Dia pun jahat juga, kata dia. Bapa dia dulu pun bengong juga. Dia pun bengong. Kami tak pakai Abdullah bin Salam ni. Baru tadi je mereka puji Abdullah bin Salam. Bila Nabi Muhammad kata Abdullah bin Salam sudah Islam, dia pusing 360 darjah, tuan-tuan. Itulah sifat Yahudi. Tuan-tuan fikir-fikirlah. Ada orang macam itu dalam masyarakat kita. Jaga-jaga, tuan-tuan. Dulu kalau duduk di luar, kalau duduk di dalam semuanya baik, orang lain semua jahat. Sekarang bila dah keluar, hak lain semua je jahat, dia pula baik. Itu dia jaga-jaga orang jenis itu, tuan-tuan. Dia mewarisi sifat Yahudi. Yahudi ni mula-mula puji mati-mati depan Nabi Muhammad. Tapi bila Nabi kata Abdullah bin Salam sudah Islam, apa jawab mereka? Memang dia paling jahat pun. Dia adalah orang yang paling buruk. Anak orang paling buruk dan dia pun paling buruk. Abdullah bin Salam adalah orang jijik dan bapa dia pun jijik. Inilah yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-10. Cerita tentang Yahudi ini. Qul ara'aytum in kana min 'indillah wa kafartum bihi wa syahida syahidun min bani Israil ala mislihi fa'amana wastakbartum innallaha la yahdil qawmaz zalimin. Yang bermaksud, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapat kamu jika Al-Quran itu tiba daripada sisi Allah padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi daripada Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa di dalam Al-Quran, lalu dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Saksi itu adalah Abdullah bin Salam. Sedang kamu menyombongkan diri, sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Maka ulama-ulama tafsir mengatakan ayat yang ke-10 diturunkan mengisahkan tentang Abdullah bin Salam, seorang ulama Yahudi memeluk Islam dan ditipu atau dibantah oleh umatnya sendiri, padahal umat dia pada masa itu sangat percaya kepada Abdullah bin Salam. Ya, tuan-tuan, kita dah faham itulah sifat Yahudi yang tidak boleh sama sekali kita anggap sebagai kawan dan tidak boleh berbaik-baik dengan mereka. Baik, cukup sekadar itu. Kita akan sambung pula selepas ini. Nabi Muhammad bersama dengan Al-As bin Wa'il dan bersama dengan Hubaib bin Zaid dan Nabi palsu Musallamatul Kadzab. Cukup sekadar itu. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.